Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kita. Sebab apa dia Tuhan kita? Dia mencipta kita. Siapa mencipta kita? Selain Allah tak ada. Jadi Tuhan kita hanya Allah, tak ada Tuhan lagi. Jadi masih tak mau lagi mengaku Allah Tuhan. Allah mahu kita mengaku Allah Tuhan tu bukan hanya dekat mulut, tiada Tuhan dekat Allah. Tapi Allah mahu dalam hati. Apa kita percaya. Bukan setakat percaya sikitnya, ke tahap yang dia mahu paling kurang. Orang yang dapat percaya ke tahap yang Allah mahu, bahawa tiada Tuhan dekat Allah, Muhammad itu Allah, namanya beriman, beramal soleh. Jadi lain perkataan, amal dia ada sikit ikhlas, diterima juga. Yang percaya tapi tak sampai tahap Allah mahu, dia langsung tak ada ikhlas. Jadi Allah tak diterima. Allah bukan nak terima yang ikhlas tinggi tu saja, tak ada. Sikit pun Allah terima. Sebab Allah tahu kan, susah nak jadi beriman bermasalah ni. Macam Samad ni, dia beriman bermasalah ni. Di antara semua yang murid saya ni, 2 dapat jadi beriman. 2 pula, ada 4. 3 lelaki, 1 perempuan. Setakat ni lah. Tapi yang menghairankan, yang lama ikut 2 Yazidi dengan apa ni, Yazid, itu lama juga, lama. Jadi sampai sekarang tak jadi lagi. Apa conclusion dia? Conclusion ni, dia orang ni lama ikut tapi tak ikut betul-betul lah. Tak ikut apa dia Azri? Mereka ni lama ikut, tapi bila sampai sekarang tak jadi beriman saleh, maknanya dia orang ikut apa selama ni? Apa dia? Kuat-kuat sikit. Main-main. Main-main. Faham tak? Setuju tak? Setuju tak Rashid? Main-main lah. Cik, benda main-main ni dia tak boleh jadi betul. Dia daripada day one kita ikut, kena buat betul-betul. Tak usah main-main macam dia orang ni. Dengan Sufyan langsung bukan main-main lagi. Kelakar. Ikut dengan kelakar. Tak ikut pun. Jadi kalau tak ikut pun, daripada day one ikut sikit-sikit, jadi dia. Allah tak terima tuan. Jadi kita kena ikut dengan betul-betul. Betul-betul ni, betul-betul dengan cara Nabi. Lepas tu dengan usaha, dengan ikhlas buat benda. Terutama yang perintah nombor 1. Perintah nombor 1 selepas mengucap tu, kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Dengan korban harta diri, atau kerja mengajak manusia kepada Allah dengan korban harta diri. Itu kena betul. Itu betul dulu. Baru yang bawah tu betul. Kalau yang nombor 1 tetap betul, mana boleh yang lain tu betul tak? Dia macam itu. Yang lain tak boleh jadi betul. Bila pun. Sebab itu hari ni orang yang tak buat kerja,
mengajak manusia kepada kebaikan kebaran, atau tak buat kerja mengajak manusia kepada Allah dengan betul, dia tak boleh, amal-amal lain tak boleh jadi betul. Hari ini hampir semua orang Islam lah seluruh dunia tak buat kerja ni, dan tak buat kerja ni dengan betul. Yazid buat kerja ni dengan tak betul, apa lagi yang tak buat? Tentu sekali tak boleh jadi beriman beramal saleh kan. Perasan boleh lah. Macam Rashidi, perasan ni sebab pakai jubah, pakai serban, betul tak? Bergaya, lepas tu miswak. Dia orang kata kalau dah pakaian dah sunnah ni, mesti iman kuat. Benda kecil pun boleh sunnah. Itu semua sunnah yang bukan sunnah tu, rupa sunnah, sebab tak dibuat dengan ikhlas. Kahwin 2, 3 yang kata sunnah, itu sebenarnya yalah, nak kahwin, Nabi kahwin lebih bersatu kan, itu je sunnahnya. Tapi Nabi kahwin ikhlas, itu suka Allah, perintah Allah. Yang dia ni kahwin dengan nafsu, mana nak jadi sunnah, rupa sunnah, boleh. Jadi bila saya bagi tahu dulu lagi, orang baru ni, orang Islam semua, dia orang kata nak ikut sunnah tu kahwin 2, 3. Saya cakap itu tak betul. Ustaz Hamid, Imam Sibtaling, so saya mengucap lah, itu menunjukkan dia tak faham apa saya cakap. Saya cakap sunnah itu bukan sunnah, sebab dia orang kahwin bukan macam Nabi kahwin. Sunnah ni kahwin macam Nabi kahwin. Ini bukan macam Nabi kahwin. Nabi kahwin untuk suka ke Allah. Nabi kahwin untuk nafsu. Siapa ikut cakap-cakap nafsu? Mana boleh. Nabi kahwin kerana taat perintah Allah. Dia tak nak kahwin dengan menantu dia tu. Siapa nama menantu dia? Zainab tu. Isteri kepada anak angkat dia, Zaid. Sampai Allah turun ayat tau. Nabi bilang kepada mereka berdua, teruskan. Allah, Nabi SAW macam bukan reluctant. Macam reluctant apa? Macam tak berapa nak lah kan. Susah. Satu benda susah dia nak buat. Sebab apa? Tradisi Arab semua tak ada kahwin dengan bekas isteri anak kan. Tapi Allah mahu, Nabi ajar semua manusia bahawa Zaid tu tak boleh jadi anak. Dia anak angkat kau. Sampai bila tak boleh jadi anak? Macam mana pun kau buat. Kerana itu Allah suruh dia kahwin dengan Zaid. Bukannya dia nak kahwin, tapi orang orientalis barat, apa ni, sarjana ni orientalis barat, orientalis, pengajian Oriental Studies, termasuk pengajian agama Islam, Yahudi, Nasrani, tulis bahawa Nabi ni nak kahwin. Kan? Dia tulis buku macam Nabi ni mengorat lah Zainab tu. Jadi dia membuat gambaran Nabi ni orang kuat nafsu. Buruk dia orang buat. Dia orang macam-macam. Kalau baca buku-buku tu habislah. Jadi itulah yang dipercaya oleh orang yang baca buku tu, Nabi tu kuat nafsu. Sebenarnya kekuatan Nabi yang Allah bagi pada dia, sebagai kekasih Allah, bibir mana pun boleh, berapa pun boleh. Apa? 100 boleh isteri, berapa nak. Tapi Nabi tak kahwin banyak macam tu. Nabi Daud 100, Nabi Sulaiman. Ya, tapi Nabi walaupun boleh 100, boleh 1000,
Dia kahwin 11 saja. Menahanlah Nabi. Tak ada dia nak kuatkan nafsu dia. Dia kahwin perintah Allah je. Itu pun bila dah tua. Bila dah di Madinah. Masa kat Mekah, mana ada dia kahwin banyak? Kahwin satu je. Jadi orang kahwin 2-3 kerana nafsu takkan sama pula dengan Nabi SAW. Kahwin kerana perintah Allah tu sekali. Yang sunnah tu kahwin kerana perintah Allah dan hanya nak buat Allah suka. Macam Nabi dan orang soleh, orang yang takwa kan. Yang dia kahwin 2-3, sunnah itu. Lepas tu kerja dakwah ni, yang sunnah Nabi yang besar ni, dia tak nak buat. Itu sebab saya cakap dekat bayan saya, yang sebenarnya sunnah dia orang tak buat, tak mau nak buat. Hanya nafsu mereka, sunnah. So, saya cakap kepala bapak dia sunnah. Dia orang marah saya cakap. Dia orang kata saya menghina sunnah pula. Saya bukan menghina sunnah. Bayan saya tu bukan menghina sunnah. Menghina orang yang menganggap amalan dia yang bukan sunnah tu sunnah. Itu kepala bapak dia. Saya guna perkataan bapak, kepala bapak. Bila kita guna perkataan kepala bapak ni, maknanya benda tu tak betul lah. Itu maknanya. Tak ada salah sebenarnya guna perkataan tu. Hanya kasar sikit dalam bahasa Melayu lah. Tapi dia sebenarnya beritahu apa yang kamu sangka sunnah tu bukan. Kepala bapak kau sunnah. Bukan sunnah tu. Sebab apa? Kahwin dia tu kahwin kerana nafsu. Hari ni orang Islam dia tak tengok itu. Dia tengok kahwin ni. Sunnah. Satu lagi belum habis lagi. Ada satu lagi, 4 ni. Saya ada 3 pun. Beria-ia. Ada satu orang tu dia jumpa saya lama, saya dah tinggalkan tabligh. Kan? Jadi saya jumpa dia. Saya kata ini isteri keberapa? Ketiga. Keempat masa tu dia cakap. Kau ni kahwin aja. Dah Amir Sab tak ada. So kita kerja. Kita sibuklah kahwin, dia kata. Itu pula yang dia cakap kat saya. Amir Sab dah tinggalkan kita. Tak suruh kita kerja. Kita kahwin lah. Kerja kahwin je lah. Cerai satu, kahwin satu lagi. Cerai lagi, kahwin lagi satu. Itulah yang diwar-warkan oleh orang Islam seluruh dunia lah. Sebagai sunnah besar. Sunnah apa? Besar. Itu kan sunnah besar. Allah pun tak perintah kahwin 2-3 ni. Allah cakap kamu boleh tau. Kahwin 1, 2, 3, 4. Tapi kalau kamu takut berlaku adil, tidak berlaku adil, kahwin 1. Yang Allah suka tu kahwin 1 dan berlaku adil. Bukan kahwin 2, 3 tak berlaku adil. Kalau kita kahwin 2, 3 tak berlaku adil, kita dapat 4 neraka. Untuk 4 isteri. Kalau kita kahwin 1, 2, 3 kerana perintah Allah untuk sukakan Allah macam Nabi, kita dapat 4 syurga. Baik. Dia orang ingat dia orang dapat 4 syurga. Kahwin ikut nafsu, bukan perintah Allah. Ada satu orang dia cakap dengan saya, dia nak kahwin 2. Bini dia cakap, kalau kau kahwin 2, aku akan potong kau punya kemaluan. Dia nak takut. Dia cakap dengan saya, dia takut. Saya cakap dengan dia, sebelum kau kena kahwin 2, kau kena tanya saya. Ada perintah Allah kami sah untuk saya kahwin 2. Kalau saya cakap ada, kau kahwinlah. Walaupun bini kau tak suka, atau bini kau nak potong kemaluan kau, biar. Tapi kau taat. Jadi sebelum kita kahwin 2, 3, kita kena tahu itu perintah Allah tak? Hari ni tak nak kahwin 2 je. Sebab banyak duit. Bukan banyak duit, tak banyak duit pun. Sebab ada bernafsu sikit. Macam Sufian. Sufian duit dia tak ada.
baru ni hantaran dia 8,000. Itu pun dia nak minta bagin. Dia apa? Bagin apa? Tawar menawar pula. Ada pula orang cakap 8,000 tawar menawar. Kalau nak ambil lah, tak nak tinggal. Kalau ini tawar menawar pula. Lepas tu dia cakap sekarang COVID tak boleh kenduri, jadi 4,000. Mula dia orang tu setuju lah. Lepas tu COVID dah naik sikit, tak ada. 8,000 je. Saya bilang kau ni jatuhkan maruah. Maruah kau tak jaga. Orang kata 8,000, kita gentleman lah. Ada pula menawar pula. Ada satu orang dulu, dia zaman dulu 80-an lah, dia nak pinang 2 anak perempuan pakcik tu untuk 2 kalkun lah. 2 kawan kita yang buat usaha dakwah ni. Dia cakap saya kata pakcik tu hantaran masa tu murah, 1,500. Dia kata 1,500 seorang. Yang abang yang meminang tu, dia tu tak tahu malunya orang. Dia cakap terus terang ya, 1,500 untuk 2 orang. Macam kita beli durian lah. Sini selonggok RM10. Pakcik boleh tak 2 10. Jadi dia cakap kat pakcik tu 2 orang 1,500. Lepas tu pakcik tu kata tak mau. Dia kata kita mau bersanding. Masa tu kemain ni bersanding ni tak boleh. Kata yang meminang tu, pakcik dengan makcik bersanding. Dia bagi makcik dan makcik tu yang nak bersanding tu. Bersanding pakcik dan makcik, bukan pengantin. Tapi macam mana pun saya tak tahulah akhir cerita ni. Tapi mungkin pakcik tu terima diskaun tu, tidak, aku tak minta diskaun tu, tidak. Tapi akhirnya mereka kahwin. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, hari ni orang salah faham sunnah yang besar. Kahwin yang sebenarnya bukan sunnah sangat pun. Nabi kalau ikut sunnah Nabi, mana boleh kahwin sampai 4 je. Nabi boleh kahwin berapa yang dia nak, Allah beritahu dalam Quran. Jadi kerana nafsu punya pasal, sudah dipusing sebagai sunnah. Sebenarnya perintah sebenarnya Allah suka satu dan adil. Yang pentingnya dalam kahwin ni adil kan. Walaupun dengan satu, tapi yalah kalau satu tu senang sikit lah berlaku adil. Lebih senang dari 2, dari 3. Susah nak berlaku adil ni. Jadi sebenarnya tak faham Quran kehendak. Quran pun tak baca. Baca pun Arab aja. Tak ada nak baca dengan faham semua. Jadi jadilah Islam yang selam aja. Bukan Islam betul, selam. Jadi bapa tuan yang mulia, sunnah paling besar yang telah tenggelam. Baru-baru ni je sejak saya buat kerja ni, saya datang bagi tahu. Seluruh dunia bagi tahu, bukan seluruh dunia tak tahu. Sebelum ni, waktu saya buat usaha tabligh ni tak tahu. Seluruh dunia tak tahu. Dalam tabligh tak tahu. Sunnah paling besar dalam tabligh tanya tak tahu. Dia orang kata semayang lah, macam orang Islam lain faham. Sebenarnya sunnah paling besar selepas satu orang tu mengucap ialah kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Dalam Quran tak ada sebut kerja dakwah. Dakwah tu yang kita faham ialah kerja mengajak manusia kepada Allah atau mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran yang ada dalam Quran. Jadi kita pakai bahasa Quran lah. Jadi sunnah paling besar ialah kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Sunnah ni tak ada dalam buku hadis. Dalam Bukhari, Muslim tak ada. Dalam mana-mana kitab pun tak ada. Jadi orang Islam pula dia banyak baca hadis. Quran dia tak faham.
Tapi kalau kita baca Quran dengan faham makna dia dan tafsir dia, tak habis-habis kerja tu yang Allah bagi tahu. Macam Allah SWT, hendaklah kamu jadi orang yang bertakwa, hendaklah kamu menjadi orang yang takut dengan Allah. Itu perintah tu sebenarnya perintah buat kerja dakwah juga. Sebab kita tak boleh jadi orang takwa melainkan kita buat kerja dakwah, kerja mengajak manusia berkebaikan, mencegah kemungkaran. Kalau kita tafsir dia lagi, tak boleh kita jadi takwa kalau tak buat kerja dakwah dengan cara Nabi SAW, dengan niat nak buat Allah suka. Tak boleh, langsung tak boleh. Kenapa? Cinta dunia takkan keluar daripada hati kita kalau kita tak buat kerja mengajak manusia berkebaikan, mencegah kemungkaran dengan korban harta diri. Cinta dunia tu tak keluar, cinta diri tak keluar. Macam Rasidi, cinta diri dia tak keluar dari dulu sampai sekarang, sebab dia tak korban diri. Dicakap bila orang marah kamu ketika kamu ajak orang pada Allah, kamu hendaklah sabar. Sabar makna balas baik dengan dia, atau paling kurang diam lah kan. Rasidi tak. Jadi dia buat kerja dakwah dengan tak sabar. Sampai sekarang dia tak boleh buat dakwah ni dengan sabar. Jadi bila dia tak korban diri dia, apa jadi? Dia ni sekarang ni cinta diri lebih pada Allah. Rasidi apa? Cinta apa? Cinta diri lebih dari Allah. Yazid cinta apa lebih daripada Allah? Kerja semualah, termasuk bini. Masa mula buat usaha ni, saya cakap dengan dia, kau cerai bini. Tak nak. 10 tahun berlalu, tak nak. Maknanya dia memang dia tak kenal saya siapa. Dia tak tahu saya ni naib Nabi. Boleh tanya Allah. Dia tak tahu. Dia tak berapa percaya kan? Jadi akibat tu tak jadilah beriman beramal soleh. Tak bolehlah jadi orang takwa. See? Allah perintah kita bukan untuk mengucap aja. Mengucaplah kamu, sudah. Tak ada dalam Quran tu tengok. Ada. Memanglah tanda satu orang tu menerima Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul, dia kena mengucap. Tapi bukan itu je. Yang hari ni orang semua salah faham. Bila dah mengucap, mana dah beriman. Bila mengucap, namanya orang baru masuk Islam. Masuk Islam tu, atau menerima Islam sebagai agama. Dia belum dinamakan, boleh dikatakan orang beriman pun. Dia hanya boleh dikata orang beriman bila kalimat tu dah masuk. Tapi belum boleh dikata orang beriman beramal soleh lagi. Sehinggalah dia dah masuk ke tahap yang Allah mahu, dan amal ada sikit ikhlas. Itu pun tak dapat khusyuk dalam semayang tu. Orang beriman beramal soleh tu. Nak khusyuk semayang kena beriman beramal soleh, tahap iman tinggi. Itu sebab perkara pertama diambil dari dunia diangkat, memula sekali manusia ni hilang khusyuk semayang. Kalau dia bukan iman tinggi, tak ada. Khusyuk semayang ni kamu semua tak dapat. Kat dalam dunia ni saya seorang je. Kamu tak percaya, tak apalah. Saya bagi tahu. Saya berapa lama buat kerja dakwah ni? Yang bukan cara Nabi je lama. Ikut jemaah tabligh. Yang bukan cara Nabi. Cara ulama India. Dakwah cara ulama India saya buat dari umur saya 21 tahun. Sebelum tu saya buat dakwah cara sendiri. Ya, dari umur saya 14 tahun, 15 tahun. Saya kecil lagi dakwah. Tanya kakak-kakak saya. Kakak-kakak saya dakwah dah. Kakak saya tahu kalau abang-abang saya. Dia orang semua cakap kat saya perkara yang
nak menyakitkan saya. Alah, kami dulu pun kuat juga semayang macam kau, tapi sekarang dah berhenti. Abang saya tu cakap. Dia mungkin lupa lah, tapi saya ingat. Bila saya semayang kan, bila saya sujud tu, rumah saya papan, jadi berbunyi lah. Nasuha sujud, kuat betul. Kita pun dulu semayangnya, masa saya kecil lagi. Saya dakwah kakak saya semua semayang. Kakak-kakak saya. Satu kali hari raya, saya balik dari semayang raya, saya tengok kakak saya tidur lagi, tak semayang subuh. Saya nangis. Saya suruh dia bangun. Bapak saya cakap, Naswa, tak semua orang masuk syurga, ada orang masuk neraka. Aku kena marah pula. Saya dulu lagi, tak ada, saya dakwah ni baru ni, masih ikut tabligh, sebelum lagi dakwah. Orang semua tak mengaji, orang cuti, saya pergi. Saya dah tahu Ammar ni masa sebelum Darjah 1 lagi. Masuk Darjah 1, Darjah 2, dah Quran dah saya. Habis saya Darjah 6, Quran tu dah habis. Saya pun boleh mengaji dengan tajwid, masuk pertandingan Quran. Tapi bukanlah semua ayat Quran, ayat tu je lah yang saya belajar dengan imam. Saya masuk pertandingan Quran dekat kampung saya. Bukan kampung, di Sedar. Tak ada dapat hadiah lah. Masa tu bertanding dapat hadiah kan. Saya pun berhenti, malas lah. Benda yang saya tak dapat hadiah ni semalam. Saya masuk menyanyi pula. Senandung Sedar. Saya masuk final ya. Quran tu pun masuk final ya. Tapi tak dapat hadiah. Yang saya dapat hadiah bila saya masuk pertandingan syarahan. Saya nombor 1. So saya kekal lah syarahan aja saya. Lepas saya tingkatan 2, syarahan. Sampai tingkatan 5 kat Sedar, Johan. Ini Allah mahu saya gunakan kepandaian bercakap ni untuk dakwah. Jadi saya cakap ni bukan baru, lama lah. Dan di pentas ni, bercakap dengan orang bukan baru ni, lama dah. Tanya budak-budak Sedar, kenal tak Naswa? Tak ada yang tak kenal lah zaman saya. Sebab saya selalu kat pentas. Dan dapat hadiah lah. Dan bukan itu saja, pelajaran pun saya nombor 1, nombor 2. Dapat hadiah. Nombor 1, Nasuha Sabin. Ceramah. Nombor 1, Nasuha Sabin. Dan saya juga ketua murid. Tingkatan 3 jadi ketua murid. Famous kan? Semua orang kenal. Jadi banyak orang Sedar yang sezaman dengan saya ni, termasuk menteri-menteri kenal saya, junior saya. Saya sekali pergi Mekah, dia pun pergi Mekah je. Dia tanya, Naswa, aku kenal kau, kau tak kenal aku, dia. Menteri tu, banyak menteri-menteri yang budak Sedar lah. Tanya nama Naswa Sabin. Sebab tu saya malu nak pergi kat dia orang sekarang ni. Sebab dia ingat saya ni kereta besar, gaya Datuk ke Datuk Seri ke kan. Ya, sebab saya kat sekolah sangat cemerlang. Selalunya orang-orang pandai bercakap ni menteri lah. Kalau tak menteri mana boleh. Orang politik kan. Kalau saya terjun dekat politik dulu, jadi saya tak ada terjun dengan politik, saya terjun dengan kerja dakwah. Saya terjun sampai saya dapat kerja dakwah macam Nabi buat. Masa tabligh tu saya tahu dia bukan kerja Nabi, tapi saya sabar je lah, buat. Sambil buat saya cari. Bila saya dah dapat kerja dakwah, orang tabligh tak nak, saya ajak dia orang buat. Dia orang tak nak. Ulama-ulama dia orang tak nak, saya pun tinggalkan tabligh lah. Saya bukan nak terus buka tabligh tu. Tabligh tu hanya perantaraan saya nak sampai ke benar. Yang benar. Bila saya dah Allah tunjuk yang benar, saya ajak orang tabligh tak nak, saya pun tinggalkan. Sekarang orang tabligh baru faham kenapa dia orang hari ni rosak, hancur, bercerai-berai. Macam sudah kaca berderai. Kerana tak ikut saya.
Saya tak ada berderai. Saya tetap sampai COVID ke apa ke buat dakwah. Dakwah saya sekarang dah pergi seluruh dunia. Bukan itu saja, Allah bagi saya boleh tafsir Quran dengan izin Allah. Kamu semua patut beli Quran ni. Beli dari Amazon.com atau Google Play. Jangan kedekut. Beli kereta boleh 20,000, 40,000, 60,000, 100,000. Beli rumah boleh 20,000, 30,000. Apa guna rumah kereta tu? Semua tinggal punya. Quran tu, kalau kita menunaikan hak Quran ni, Quran boleh jadi pembela kita. Kalau kita orang yang tak baca Quran, habislah. Kita kena baca, faham, amal. Jadi Allah bagi saya naik aja. Orang tabligh apa jadi? Bercerai-berai, pecah belah. Markas dia pun dah tutup. Mau nasihat tu pun dah hilang, tak tahu mana pergi. Mungkin dah bunuh dah dia orang India. Jadi tuan-tuan yang mulia ni tabligh, dia orang tak faham tu. Bila saya cakap mau nasihat tu orang politik, dia orang semua marah saya. Bila saya kata tabligh ni sesat, dia orang semua marah saya. Tak apalah, saya sabar, saya tak ada marah. Tapi sekarang benda yang sesat ni, bila hak nak datang, dia mesti hancur. Segala hak, segala benda-benda batil ni akan hancur bila hak datang. Bila hak datang apa? Bila usaha yang saya buat ni. Usaha yang saya buat ni, usaha hak. Bila dia naik aja, tabligh yang pertama sekali hilang. Saya dah cakap ni bukan baru ni. Bukan hari ni. Dulu lagi saya cakap. Bila hak ni naik, yang pertama hancur tabligh. Jadi Allah hantar COVID ni untuk hancur tabligh, hancur demokrasi, hancurkan semua batin lah. Bukannya main-main. Dan dia takkan berhenti. Sehingga hak tak naik, dia tak berhenti. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, yang hak ni yang mengajak manusia kepada kalimah. Yang hak ni yang usaha melalui mana kalimah tu akan masuk dalam hati kita. Orang yang namanya orang hak, bukan sebut cakap banyak agama. Orang hak ni, orang yang kalimah hak, kalimah benar, ada dalam hati dia ke tahap yang Allah mahu. Macam Yazid ni, dia tak masuk ke tahap yang Allah mahu. Dia bukan orang hak. Orang apa? Batil. Orang apa? Jadi kalau nak jadi orang hak, kalimah hak tu mau ada dalam hati kita ke tahap yang Allah mahu. Kalau nak jadi orang benar, kalimah la ilaha illallah Muhammad kena ada dalam hati kita ke tahap Allah mahu. Begitu nak jadi orang baik. Kalimah la ilaha illallah ni, Muhammad Rasulullah ni, namanya kalimah benar. Namanya kalimah hak. Nama je dah kalimah hak dah. Bukan kita berzikir la ilaha illallah tu kita buat kerja hak. Kita tak jadi orang hak sehingga kalimah tak masuk. Dan untuk dia masuk, kita kena buat kerja mengajak orang pada kalimah. Mengingatkan orang tentang kalimah. Dengan korban harta diri, bukan dengan minta duit. Bukan tak mau korban diri, tak nak korban harta, tak guna. Kita kena jual diri dan harta kita sebagai ganti kalimah tu nak masuk dalam. Kalau tidak, kalimah tak boleh masuk dalam, syurga tak dapat, masuk neraka. Allah kata, nakkah aku beritahu kamu perniagaan yang menyelamat kamu daripada api neraka, iaitu beriman kepada Allah, beriman berasul, mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan berjihad. Berjihad. Berjihad tu makna buat kerja dakwah lah. Kerja mengajak manusia kepada kebaikan, dengan korban. Berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri. Bi amwalikum wa anfusikum. Kata Allah zalikal. Kata Allah itu lebih baik. Zalikum khairul lakum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik pada kamu kalau kamu mengetahui. Ini tak tahu juga. Mana nak? Itu ayat tu jelas. Beriman kepada Allah dan Rasul, berjihad. Berjihad tu bukan ni sedia jual nyawa di harta. Berjihad ni jual dekat Allah. So Allah kata, nakkah aku beritahu kamu satu perniagaan atau bargain. Kau buat ini beriman kepada Allah,
Beriman pada Rasul, berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri. Harta dan diri. Zalikum khairul lakum. Itu baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun. Kalau kamu tahu. Kalau kamu tahu. Allah tahu. Kamu tak tahu. Baik kamu tahu. Kalau kamu mau selamat. Okey.